Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan dengan mensyukuri segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, termasuk pada hari ini sampai pada usia kita, kepada tarikh kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada pertikaian pendapat tentang tarikh lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, namun demikian kita di negara kita berpegang kepada tarikh apa? 12 Rabiul Awal. Sebagai ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puan dan mati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mulakan dengan mengikhlaskan niat di hati di sambil kita mensyukuri segala nikmat yang Allah beri. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita, ikhlasnya niat kita, Allah akan tambahkan lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan atas nikmat yang Allah dah berikan itu. Bukan hanya untuk kita, niatkan juga untuk pasangan kita, suami, isteri, anak-anak, adik-adik, kerabat, sahabat, jiran-jiran, bahkan siapa saja. Khusus lagi untuk tuan-tuan guru kita dan utama lagi untuk kedua ibu dan ayah yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sepanjang keberadaan kita dalam majlis ilmu seumpama ini, jangan lupa tolong masukkan niat yang baik-baik, semoga apa saja yang baik itu Allah. Teruskan sekali lagi untuk keberkatan hari kebetulan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Ya Puan tolonglah masing-masing saya merayu ni. Bukalah video. Buka video sebagai kita boleh keramatan dan kebaikan daripada. Baik, sebelum saya nak mulakan, izinkan saya Puan Nurini, semualah bahagian admin dan juga jawatan kuasa dan semua para peserta. Saya nak mengajak perempuan semua baca syair ni, boleh? Dah nampak belum? Dah nampak ke belum? Tak nampak Ustaz share screen ke? Ya, share screen dah ada belum? Tak. Belum nampak ni, nampak Ustaz je. Okey, tak belum apa. nampak Ustaz. Tak apa, belum nampak Ustaz je. Okay. Saya dah keluarkan, tengok dah ada belum? Ada Ustaz ada tu. Ustaz memang ada. Ustaz ada screen. Oh dah ada, okey, screen dia ada. Assalamualaikum Ustaz. Semua sahabat-sahabat. Ustaz. Salam. Skrin Ustaz tak keluar lagi. Waalaikumsalam. Oh Ustaz tak buat skrin lagi. Ada lah tak ada. Share Sekejap, screen. Cannot share Awak main screen putih nanti sekejap. now. Okey, tak apa. Siapa yang Kita putih tengok now tu? sekali. Bonda kau dah tak ada muka, tinggal biji mata je. Okey, tak apa. Okey, tengok nampak tak share dia? Tak Tak nampak Ustaz. lagi Ustaz. Mana nak nampak? Itu baru. Nampak. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Tunggulah dia masuk dulu. Pasal orang nak masuk ni, dia kena buka kasut dulu. Buka pintu dulu. Baik. Dia ni kita kena buka line dulu. Line tu sampai dia buka terus. Buka pak terus buka. Dia line tu dia nak masuk kan. Kan dah nampak belum? Ya, baik. Nampak dah. nampak dah. Alhamdulillah. Okey. Tak boleh mulakan mikro. Yang nampak tu terus sebut Alhamdulillah panjang sikit. Alhamdulillah. Ni apa? Ada harapan panjang umur. Amin. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kata syair ni, kata syair dan dikarang oleh seorang ahli lah di Indonesia. Dia syair ni, syair ni pendek je, 4 rangkap je. Tetapi Masya Allah, luar biasa. Dan kata syair ni dalam banyak kuliah-kuliah saya, anak-anak murid saya, bila dia mula kuliah, dia mula dengan selawat, nasyid dan sebagainya. Lepas tu, adalah seorang makcik tu menangis esak-esak bila baca syair ni. Kenapa dia ni, dah tu dia dah tak esak-esak, kenapa kak menangis? Terharu Ustaz, sedih kata dia. Okey, kita sama-sama mungkin perempuan dah syair ni. Rahatil al-tiaru tashadu ilayalil maulidi wa barikun nuri abdu
Ma'ani Ahmadi Rohatil awliya Fi layalil maulidi Wa barikun nur Ma'ani Ahmadi Wa barikun nur yabdu Mimmaani amati wa barikun nur yabdu mimmaani amadi fi layalil maulidi makna dia apa buat kata syair ni? Burung-burung macam burung-burung berkicauan. Burung-burung berkicauan. Tasdu layali. Tasdu seolah-olah bernasyid. Berkicauan dalam keadaan ria. Bila? Fi layalil maulidi. Pada malam kelahiran Nabi. Dan barik ni apa? Pernah tengok tak kilat? Kilat memancar. Bukan kilat yang zigzag tu tak. Perempuan kalau daripada jauh tengok kaki langit, ufuk langit, nanti ada cahaya. Cahaya macam bunga api. Kejap saya. Nampak tak? Dekat langit. Oh Kak, nampak tak? Masa bila tu Ustaz? Ya? Masa bila? Kadang-kadang waktu subuh. Kadang-kadang waktu tentu nampak dia, terutama waktu gelap lah nampak dia bercahaya. Itu namanya barik. Barik tu, barkun tu macam kilat lah. Kilat tu barikun nur, dia bercahaya. Sebagai apa? Nak menyatakan tentang makna kehadiran Nabi Muhammad min ma'ani Ahmadi. Bila? Fi layalil maulidi. Pada malam kelahiran keputeraan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Itu kata syair tu. Dia beri maksud yang tu. Ni pengarang ni dia buat kata syair ni. Okey. Kita nak sambung rangkap yang pertama. Abdullah nama ayahnya. Aminah ibundanya. Abu Talib datuknya. Abdul Muttalib datuknya. Abu Talib pamannya. Khadijah isteri setia. Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia. Dari Quraisy ternama. Inilah kisah Rasul yang penuh inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rangkap kedua. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan datuknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 8 tahun usia, datuk meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil pengembala,
dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rohatil autyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma ani amadi. Rohatil autyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma ani amadi. Wa barikun nuri yabdu mimma ani amadi. Wa barikun nuri yabdu mimma ani amadi. Fi layalil maulidi. Fi layalil maulidi. Tuan dan mati Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat sempena Maulid Rasul ke jalan memperingati kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sempat baca syair ini daripada Nabi awal lahir sampai kepada usia 40 tahun. Empat rangkap syair merangkumi awal lahir sampai kepada umur Nabi 40 tahun dilantik menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tak terhatinya Puan orang yang waktu makcik tu terisak-isak betul bila kita baca syair ni. Tapi saya kata nak baca syair ni kena baca dengan saya. Artinya kita baca dengan menghayati, dengan penuh penghayatan. Terima kasih pada semua yang telah buka kamera. Mudah-mudahan berkat puan-puan buka kamera pada hari ini mulai pada ini dan serta waktu itu kita akan terus buka kamera supaya kita dapat kenal tengok kawan-kawan kita yang sama-sama berada dalam majlis ilmu seumpama ni insya-Allah taala. Tuan dan mati Allah sekalian, hari ni ramai kawan-kawan kita sibuk termasuk saya. Lepas ni pun sebenarnya pagi ni ada berarak tapi saya tak sihat, saya tak pergi berarak. Saya akan pergi terus ke majlis saya lepas ni. Baik, tuan dan mati Allah sekalian, pada hari ni kita nak sambung sedikit lagi tentang apa? Tentang Asmaul Husna, betul Asmaul Husna, hari ni kita masuk yang ke berapa? Masih lagi membicarakan soal hati. Jadi apa kaitan Asmaul Husna ni dengan soal hati kita? Pasal dia ada kaitan tentang keyakinan kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak dapat lihat Allah. Betul. Kita tak dapat lihat Allah, tetapi kita cuma dapat mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Cuma Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, apakah kita satu ketika kita boleh dah lihat Allah ke nanti satu masa? Maka mereka mengatakan kita akan dapat melihat Allah. Tapi bila? Syarat pertama apa untuk melihat Allah? Bila kita dah kembali ke hadap dia. Yang kedua, kita akan diberi peluang untuk mencapai segala nikmat dalam syurga.
Kemudian lepas itu sampai peringkat tak tahu apa lagi nak minta kenikmatan untuk kita nak kecapi dalam syurga tu, berbagai-bagai nikmat yang baik-baik. Waktu tu dah tak tahu apa lagi nak minta. Sehingga malaikat menyuruh kita, mintalah apa yang kamu nak minta lain. Walhal malaikat dah tahu nak suruh minta lihat wajah Allah. Tetapi malaikat bila kita kata tak tahu lagi apa nak minta, kerana di syurga besok baru terdetik dalam hati dah dapat. Belum minta lagi, baru terdetik dalam hati. Itulah istimewanya nikmat ataupun kebahagiaan dalam syurga nanti. Maka dah tak tahu apa lagi nak minta, wahai malaikat. Maka malaikat menyuruh kita supaya bertemu dengan alim ulama, minta apa yang patut minta, tanya mereka apa yang patut kita minta. Dan akhir ulama pun menyarankan, orang alim pun menyarankan, lihat wajah Allah. Minta. Waktu itu memang kita dilupakan langsung untuk melihat wajah Allah. Pasal dah mengucapi nikmat dan luar biasa di dalam syurga. Lepas tu waktu bila nak melihat wajah Allah, ya Allah, selama ni kami tahu semua sifat-sifat Engkau, wahai Tuhan. Hari ni kami dapat lihat Engkau. Kalau sifat Tuhan yang 99 ni pun kita dah rasa hebat kan? Betul? Nikmat Tuhan yang ada, yang kita belajar ni pun dah rasa hebat. Apatah lagi kalau kita dapat lihat si empunya nikmat. Yang seempunya sifat itu. Masya Allah. Inilah Allah Azza wa Jalla wa Ala. Ialah Tuhan yang selayaknya kita sembah. Barulah kita yakin seyakin-yakinnya. Dialah Tuhan yang selayaknya kita sembah. Baik, pada pagi ini kita akan sambung lagi. Iaitu Al-Hamid. Al-Hamid. Yang keberapa? Nombor 57. 57. Al-Hamid. Al-Hamid. Hamid. 557. 554. Ustaz, 554. Okey, tu tempat lain. Salah tempat. Salah address. Itulah Ustaz, salah alamat. Itulah kita orang tengok siapa Ustaz punya banyak sampai 70. Tahu benar dia tingginya mak. Tak apa. Dia salah alamat. Tapi sifat Tuhan tak pernah bersalah. Betul. Baik. Hari ini kita masuk Al-Hamidu. Apa dia Al-Hamidu? Yang maha terpuji. Hamidu yang maha terpuji. Dan kalau Muhammad Yang dipuji. Yang dipuji. Yang sentiasa dipuji. Ya. Kalau Alhamdu, pujian. Itu dia nama kalau ini. Segala puji. Yang gema tu kalau yang ada gema tu baik, jadi Al-Hamid yang terpuji, Muhammad yang dipuji, Hamid ataupun Alhamdu pujian, Ahmad arti muji juga, pujian juga. Okey. Baik. Puji perempuan, salah satu daripada sifat Allah ni ataupun seseorang tu, kalau dia nakkan sesuatu, biasa dia akan memuji dulu. Dia akan buat baik dengan orang tu. Macam kita lah, orang tu dia nak kita tengok kenapa anak kita hari ni lain biasa dia punya baik dengan kita. Supaya ada benda dia nak. Betul? Betul ke tak? Betul Ustaz. Okay, jadi semua tutup mic saya nak minta awak ni respon. Takut bergema tu. Yang bergema je matikan. Yang tak bergema tak apa. Baik puan. Sebab gema Noriman mak bergema Ustaz. Tahu. Tapi yang gema betul tu. Itu bukan gema Noriman. Itu gema yang mengganggu. Dah tutup dah. Okey, baik. Baik puan Jadi Hamid ni, bila kadang-kadang ada orang dia nak sesuatu tu dia baik dengan kita. Tapi bila dia tak perlukan kita, dia buat tak tahu dengan kita. Weather je. Kan? Itu yang kita kata apa puan? Kita kata dengan Allah ni, bila kita nak sesuatu dengan Allah, sebaik-baik yang puji Allah. Dan perempuan tahu tak, disebut oleh para ulama bahawa solat hajat yang kita buat tu, solat hajat tu ada berbagai-bagai jenis. Berbagai-bagai jenis. Ada yang kata sampai 16 jenis solat hajat. Okey. Namun salah satu daripada
solat hajat, kaedah yang terbaik ialah apa? Ialah bila kita melakukan solat tasbih. Solat tasbih itu termasuk salah satu pada solat hajat. Dan saya sangat suka kalau dapat melakukan solat tasbih itu. Kenapa? Kita memuji Allah. Kita menyanjungi Allah. Kan Allahu Akbar. Kita dah baca Fatihah. Ada yang sebelum tu, ia ada dua kaedah. Kita ambil lah, kita baca Fatihah. Sebab baca Fatihah, baca surah. Sebab baca surah, kita baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Berapa kali? 15 kali. Dia baca 15 kali. Bacalah 15 kali. Dah habis 15 kali, dia dah baca, dia pun rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Dan rukuk dah baca tasbih rukuk, dia baca pula tasbih 10 kali kan. Sampai mencukupkan satu rakaat sebanyak 75 kali tasbih. Sebab itu solat tasbih ni dia ada 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Kerana setiap rakaat tu 75, jadilah jumlah tasbih kita kepada Allah pada setiap kali sembahyang tasbih. Sempurna 4 rakaat dengan 300 tasbih. Sambil kita memuji Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, ada tahmid memuji Allah, ada takbir menyanjung mengagungkan Allah, ada subhanallah tadi apa? Mensucikan Allah tu al-Quddus. Kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Ada mensabitkan, mengisbatkan tiada Tuhan melainkan Allah je yang ada. Masya Allah. Itu yang tasbih itu merangkumi sifat-sifat Tuhan yang kita baca hari ni. Dan sebab tu bila kita baca tasbih tu, hati kita dekat mana? Hati kita akan fikirkan, kita akan tujukan untuk ingat Allah je. Ini yang dikatakan perbicaraan kita soal hati dalam menyebut nama-nama Allah. Dapat? Ya, selalu banyak memuji-muji Allah. Mudah-mudahan dengan kita memuji Allah ni, kerana Allah sajalah yang layak dipuji. Allah sajalah yang layak dipuji. Banyakkanlah memuji Allah. Sama ada puji dengan perkataan, kita sebut alhamdulillah, ataupun puji dengan perbuatan, kita buat sujud syukur. Ataupun dengan anggota, kita buat apa-apa kebaikan untuk Allah. Itu dia buat muji. Mudah-mudahan bila kita banyak memuji Allah, mudah-mudahan kita dalam masa yang sama kita masukkan niat. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang baik. Orang yang apa? Orang yang baik. Kalau kita puji-puji Allah, mudah Allah jadikan kita orang yang soleh ataupun solehah. Baik, itu yang ke-57. Siapa saja yang memuji Allah, salah satu pada cara memuji Allah macam mana? Kita memuji orang yang membantu ataupun memberikan pertolongan kepada kita. Puji ni dengan cara apa? Syukurlah. Syukur, terima kasih Allah kan. Puji dengan memuji ataupun menyanjungi Allah. Dan salah satu pada tanda berterima kasih kepada Allah, kena kita berterima kasih kepada makhluk ataupun manusia yang telah datang menolong kita kerana Allah. Siapa di antaranya puan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini pula kebetulan junjungan besar kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa terus ingat berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut je Nabi Muhammad aja, jangan lupa sebut sallallahu alaihi wasallam. Kerana siapa yang tak sebut sallallahu alaihi wasallam tu, dia akan celaka dalam hidup dia. Ini ada hadis. Dia akan celaka. Dan Nabi mengaminkan celakanya orang tu. Pasal yang perintah suruh sebut amin tu malaikat. Malaikat tu didatangkan perintah daripada Allah. Bila namamu disebut, wahai Muhammad, orang tu tak bersalawat pada engkau, celaka dia. Tolong aminkan celakanya orang itu. Yang beritahunya Jibril, malaikat yang tak pernah buat dosa. Kemudian yang mengaminkan Nabi, penghulu syurga sendiri, habis kita kalau kita tak berselawat kepada Nabi. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut nama Nabi je, tentulah Nabi Muhammad kan? Sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Muhammad je, sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Rasulullah je, sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa. Dan bila sebut tu, sebut kuat sikit.
Sebutnya nak. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kuat, yang sederhana. Jangan kuat macam orang azan. Sallallahu alaihi wasallam. Tak payah sampai situ. Assalamualaikum. Okay, sallallahu alaihi wasallam disebut itu, disebut itu. Mudah-mudahan kalau kita sebut itu depan kawan-kawan yang tengah terlalai, tengah tak apa dia buat tu, dia pun tak, kadang-kadang dia bukan dengar pun, dia terhayal. Waktu itu bila kita dengar kita sallallahu alaihi wasallam, dia pun akan ikut. Terkejut. Kalau kita dalam family, keluarga kita, mungkin anak-anak kita pun akan sama-sama selawat. Supaya anak kita, orang keliling kita, mereka tak celaka seperti mana diaminkan oleh Rasulullah, seperti mana yang disarankan oleh malaikat Jibril pada ketika itu buat berita tersebut, yang mana Allah perintahkan suruh kita sambut selawat kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni soal hati, Wan. Sebab tu perbicaraan kita ada kaitan dengan hati. Dan selain daripada Rasulullah, siapa? Mak ayah kita. Kenapa mak ayah kita kena kita tinggi dan sanjung? Kerana sebab mereka kita lahir. Kita takkan lahir, Wan, kalau tak kerana mereka. Allah datangkan mak ayah kita walaupun buruk mana pun rupa dia. Orang mungkin orang pandang buruknya orang tu. Dia rasa buruk tapi di sisi Allah tak buruk. Kerana yang menjadikan seseorang tu cantik apa dia buat? Bukan paras rupa semata-mata. Tapi yang menjadikan lebih cantiknya seseorang itu di samping paras rupa dia apa dia? Akhlak dia. Ya, akhlak dia. Sebab tu Rasulullah mengakui dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Innama wa'iftu diutammima makarimal akhlaqi. Hanya senya aku ni, Muhammad ni, sebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita semua manusia. Kalau orang yang hidup dia tak berakhlak, cakap apa sembrono, ikut dan aja, maka orang tu dia tak ada akhlak Nabi. Bila tak ada akhlak Nabi, dia akan terjauh daripada Nabi. Sebab tu Puan, apa saja yang Nabi, sebab tu yang kita nak ikut 3 perkara tadi. Apa 3 perkara? Sama seperti mana rukun sembahyang. Macam soal hati. Macam mana hati Nabi bila dia dengan Allah. Ataupun dalam apa saja dia dilakukan. Apa saja yang sebut. Dia akan sertakan dengan hati. Betul? Macam kita baca Fatihah lah. Baca dengan hati. Macam ni kita sebut Alhamidu. Serta dengan hati. Hati merasakan bahawa Allah saja yang terpuji selayaknya dipuji. Satu. Kalau dengan itu dengan lidah. Kalau dengan hati sentiasa mengingatinya. Sedangkan dengan anggota, apa pun kita buat mesti dengan kerana Allah tadi yang maha terpuji. Ini yang dia kata soal hati ni. Soal hati ni tak dapat lari daripada persoalan hati kita dengan Tuhan yang maha tinggi. Tuhan yang maha segala-galanya, maha sempurna dalam segala ahwalnya. Baik, yang ke-58 kuat. Al-Muhsi. Sebut? Al-Muhsi. Al-Muhsi. Daripada perkataan apa? Al-Muhsi daripada perkataan apa? Al-Muhsi. Hasiyah. Muhsi ni daripada perkataan ahsoha. Oh, salah. Kan ada Nabi ada menyebut nama Tuhan ni ada 99. Man ahsoha. Siapa saja yang membilang-bilangnya. Menghitung-hitungnya. Membilang tu berapa kali baca? 10 kali. Membilang ni berapa kali baca? Ikut masing-masing punya bilangan. Dia nak baca berapa kali? Tak kisah. Membilang-bilangnya. Menghafalnya. Ataupun membacanya. Menghayatinya. Itu maksud menghitung. Maka sebut mengira-ngira. Sebab tu ada orang baca ya musi, ya musi, ya musi, ya musi. Ya muhsi, ya muhsi, ya musi, ya musi, ya musi, ya musi, ya musi, ya musi. Baca ulang-ulang. Berapa kali nak baca? 100, 200, berapa kali tak ada masalah. Panggil nama Allah. Sebut nama Allah. Selalu perempuan kan, bila kau rindu, aku sebut namamu. Tengok dengan siapa yang kita rindu. Awak anggap itu lagu, memang tu lagu.
Bila rindu, aku menyebut namamu. Sekarang siapa yang awak rindu? Kalau awak rindu Allah, akan banyak sebut nama Allah. Kalau awak rindu Betul. kepada Rasulullah, awak akan sebut banyak nama Rasulullah. Kalau awak rindu pada mak ayah, dia akan sebut nama ayah. Ceritakan pasal ayah dia je. Nak cerita pasal mak dia je. Menunjukkan dia rindu kepada mak dan ayah dia. Rupanya ada kaitan dengan Al-Muhsi ni. Mengulang-ulang sebut, menyeru-nyeru. Siapa yang nak dapat kemudahan di hari akhirat besok, banyak sebut yang Muhsi. Ya Allah yang maha menghitung, kau akan hitung amalan kami ya Allah. Seolah-olah masa sebut ya Musi, ya Musi, ya Musi, ya Muhsi, ya Musi, ya Musi, ya Musi, ya Musi. Dalam masa kita sebut tu buat, kita sebut ya Musi tu, dalam hati ingat apa? Ingat Allah yang maha menghitung. Mudah-mudahan ya Allah, kau akan hitung diri-diri kami ni, amalan-amalan kami, dengan sebaik-baik perhitungan. Betul Kak Awa? Itu yang Musi Banyak kan sebut. Ya Musi, ya Musi. Banyak kan sebut. Baik, kemudian satu lagi. Ya Mubadi'u. Ya Mubadi'u ni dia ada kaitan dengan Ya Mu'idu. 59 dan 60 tu. Ya Mubdi apa Mubdi? Mulia. Yang maha memulakan sesuatu. Memulakan sesuatu. Bukan memula. Yang memulakan. Bukan formula. Mula tu cakap bahasa baku Ustaz. Mula. Baku bawah ni aku dengar kau dengar ni sebut baku. Yang memulakan makna yang mula lah. Mula. Yang mula sekali yang contohnya. Maksudnya gini, kita dulu tak ada. Maka Allah jadikan kita. Kita ni ada permulaan tak? Permulaan kejadian. Kita ada permulaan. Dia yang memulakan tau. Apa saja ciptaan, dia yang memulakan. Tak ada makhluk lain yang boleh memulakan. Ayah saya lah memulakan pertemuan dengan mak saya. Betul. Yang menjadikan pertemuan mereka ialah Allah. Tapi yang awal yang lebih pada mula ni mubdi ni apa? Yang lebih awal daripada mubdi tu apa? Lebih dahulu pada mubdi tu apa? Cepat, siapa boleh bantu saya? Yang lebih awal daripada wujud. Pertemuan ke? Wujud. Dia mubdi yang memulakan. Yang lebih dulu daripada memulakan tu siapa? Allah lah. Tahu. Apa dia? Perkataan dia. Perkataannya. Bapak. Kidam. Katanya al-awwalu. Dialah yang maha awal. Dia yang maha awal. Boleh sebut dia kidam. Kidamnya Allah. Awalnya Allah. Adanya Allah. Tidak ada permulaan. Ustaz kata kalau siapa yang letak tu setiap kali tu Kak Nuri ni betul adanya Allah tidak ada permulaan. Betul. Permulaan dan pengakhiran. Tiada permulaan, tiada pengakhiran. Tak, tiada permulaan ni dulu. Adanya Allah tidak ada permulaan. Lepas tu baru datang bakok dalam sifat 20 tu. Datang bakok akhir kekalnya Allah tidak ada pengakhiran. Itu yang dia kata mubdi. Jadi dialah yang memulakan sesuatu ciptaan. Apa saja dia yang kalau Allah yang maha memulakan, kalau perempuan ada hajat lah. Hajat apa nak? Biasanya nak kaya. Tak payahlah sibuk kalau nak kaya. Kalau aku kaya, tak payah. Banyak kan sebut ya mubadi'u, 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 ya mubadi'u. Allah yang memulakan, Allah yang mendatangkan, Allah yang menzahirkan. Kalau benda-benda hilang pun boleh gunakan ya mubdi' balik. Kalau perempuan ada benda-benda hilang, bacalah ya mubdi'. Berapa kali? 100 ke? 50 ke? Masing-masing baca lah.
hilang ya Allah. Saya ada hilang benda ni. Ingat baca duduk sekejap. Ya mubadi'u, ya mubadi'u, ya mubadi'u, ya mubadi'u. Dengan izin Allah tak lama lagi jumpa. Saya ada benda hilang. Satu benda tu hilang dah berbulan. Semalam jumpa. Ada satu tu dah berapa dalam seminggu hilang. Tak sampai seminggu. Hilang. Saya baca. Semalam juga jumpa. Berapa kali Yang Ustaz? satu tu, Ustaz Dan baca berapa kali? berapa kali pun tak kisah. Saya kata tak kisah. Selagi kita ingat nak baca. Baca. Nah, Tunggu jumpa. itu nak abak bagi orang ada sebutan baku tu lah. Okey, ya mubadi'u. Baca. Kalau ada perempuan ada kehilangan yang sebelum ni yang saya sebut al-khaliqu kan? Al-khaliqu. Yang ni ya mubadi'u pun boleh. Ada hilang. Dah kita baca. Kadang tu bukan hilang Ustaz. Lupa letak mana. Tak, bukan. Hilang. Hilang. Cari benda tu memang tak jumpa. Buka laci, benda tu hilang. Dalam laci kita tahu. Cari tak ada. Jumpa balik dalam laci tu. Itu namanya apa? Subhanallah. Dia kata Keajaiban. ya Allah. Ya. Ya Allah. Jadi, apa pun masalah kita, kembali kepada Allah. Dan, berikutnya yang ke-60. Al-Mu'idu. Apa dia? Yang maha mengembalikan kehidupan. Okey. Yang Mu'idu itu yang maha mengembalikan. Boleh masuk yang mengembalikan. Itu yang hilang pun boleh gunakan. Mubadi'u ya mu'id. Ya mubadi'u ya mu'idu. Boleh baca dua-dua sekali pun tak apa. Kenapa? Dia yang memulakan. Dia yang menjadikan. Dan dia juga yang mengulangkan ataupun mengulangkan benda tu ada. Lagi Semalam dah dapat. Ya kan lagi Masya Allah, lagi hebat. Jadi boleh baca dia. Kalau benda hilang boleh baca. Ya mubadi'u, ya mu'idu. Dua-dua boleh. Ataupun nak tambahan kata. Baca je. Hebat Sebab tu kena ingat satu perkara. Dalam menyebut nama-nama Allah ni. Okay. Udu'u astajib lakum. Kamu mintalah apa-apa. Kamu serulah dengan nama Allah apa-apa pun. Walillahi asma'ul husna fada'uhu biha. Kalau kamu nak berdoa, kamu nak mohon, minta, sebut, panggil nama Allah. Bagi orang yang rindu Allah lah. Tapi orang yang tak ada rindu Allah, dia panggil lah nama lain. Saya ingat ada bila sahabat saya lah. Kawan saya nama dia Jamal. Bapak dia Abdillah. Dia kata apa? Alhamdulillah. Kau kekasih awal dan akhir. Puan, siapa kasih awal? Siapa kasih akhir awak? Allah. Siapa kasih awal awak? Siapa kasih akhir awak? Allah Ustaz. Kalau awak niatkan Allah tu, maka Allah lah kasih awal, kasih akhir kita. Sama juga bila rindu ku sebut namamu. Siapa yang awak rindu? Allah. Dan engkaulah yang satu pujaan hatiku. Kau pernah dengar lagu tu? Wow. Oh, sedap tu. Wow. Tak Puan? Habiskan Ustaz. Habiskan dah lagu tu. Saya yang suka tu pasal dia punya lagu tu Wording melodi dia. dia sedap. Lagu melodi wording. sedap. Tapi bila dia bawa dia punya apa nama tu? Dia punya lirik tu sedap. Ada ketuhanan kan? Contohnya ada satu ketika saya punya tone apa nama ringing tone saya. Bila orang telefon dia keluar lagu kan, ingat tak? Kalau kita telefon orang tu dia keluar lagu dia. Lepas tu yang ada seorang sahabat saya, dia pun ustaz, dah meninggal dah dia. Amboi lagu ustaz kata dia. Lagu apa? Saya ingat lagu tu pun awak minat. Padamu kekasih. Masya Allah. Lagu tu, lagu M. Nasir tu, kita mana tahu lagu tu nak keluar. Tapi bagi kita kalau dia keluar lagu tu, ingatlah ketuhanan. Aku serahkan. Asyik lagu tu memang lagu ketuhanan pun kot. Ya tahu.
Tapi ada orang nampak lain. Macam dah kau kekasih awal dan akhir. Awak nak halakan ke mana? Kalau awak mengalir pada Tuhan, dia ke Tuhan lah. Macam bila rindu ku sebut namamu. Betul. Kalau awak ingat Tuhan, dia Tuhan Kepada lah dia. hati lah. Ya, itu yang kata soal hati tu. Ya. Takkanlah Macam kita lagu bicara Jamal soal Laila hati. lagi satu. Lagu yang satu Bila lagi apa? kekasih memuda aku pulang. Ya. Bila Dan sebab kekasih- apa-apa pun. Sebenarnya kalau kita nampak lah, kita akan nampak lah apa sebenarnya kita nampak. Dia adalah Betul. bergantung kepada hati-hati kita. Betul tu betul. Ya, ya. Lepas ni Betul kena tu. nyanyi untuk suami dah. Ya, Kasih awal dan baca. akhir. Ya, baca untuk suami kita, untuk anak kita, terutamanya Bolehlah kita untuk kita Tuhan nyanyi kita. lagu tu Ustaz kan? Sebab tu Radio Hakim pun ada ada keluar lagu tu. Kak Nuri ni. Ya, Radio Hakim pun ada keluar lagu tu. ada. Mula-mula lagu tu tak keluar. Tapi yang akhir ini dia ada keluar. Dia orang dah buat kajian kot lirik dia tu. Ya, dah Dan buat dia kajian yang penulis pasal- penulis siapa penulis Ya. daftar tu. Dia adalah, sebab tu dalam hadis Nabi dia kata innamal a'malu binniyat. Kamu adalah menurut apa yang kamu niatkan. Niatkan. Okey. Sebagai akhiran. Udah akhir dah. Apa yang akhir ni puan? Yang akhir saya nak mengajak perempuan renungkan satu perkara. Yang kita sebut nama-nama Allah tadi, renungkan daripada nama-nama Tuhan. Ini yang dinamakan apa? Tadabbur. Bila kita baca Quran, ada tadabbur tak? Ada. Ada kan? Bila kita baca Quran, ada tak penghayatan? Tadabbur namanya tu. Ya. Puan, nampak ayat saya tulis ni? Renungkanlah. Ya, nampak tak? Saya nak ajak perempuan renungkan satu perkara. Tengah renung. Sebenarnya banyak perkara yang boleh kita renungkan. Tapi saya nak bawa perempuan untuk renungkan perkara. Okay? Yang mana boleh renunglah. Yang tak boleh renung, diam je lah. Apa yang awak nak renungkan ni? Apa yang awak nak renungkan? Saya nak mengajak awak semua renungkan perkara ni. Apa dia renungkan? Renungan ni. Sekejap renungan ni. Sustain. Oh, lagu ni. Ya. Ah, Kita rasa lagu. Nasyid. Kita rasa lagu. Tapi dia sebenarnya ialah syair-syair ketuhanan. Dan ini kalau betul-betul kalau perempuan boleh menghayati, naik bulu roma. Naik bulu roma. Yang naik bulu roma tu matikan. Yang bernyawa sejak lama sampai tiba. Okey, saya nak mulakan. Ingatlah muzik dia Ustaz. Kita mulakan sama. Kejap boleh. Ada. Oh, dia dah naik semangat lah. Ustaz kata sekejap pun dia dah tak dengar dah. Ustaz lagu di luar. Sabar. Don't tutup Sabar makhluk yang Siapa yang tak sabar tu? Tengok. Baru kita nampak siapa yang sabar, siapa yang tak sabar. Siapa yang Sarawak? Baik, Puan, Saya Baik. Perak Ustaz. Dia Selangor. Tak kisah, tapi semua tak sabar. Yang nyanyi Sabar, Tak, saya tak nyanyi pun. Tak nyanyi. Saya sabar saya nak nunggu. dapat hayati. Tak apa, saya sebut. Awak dapat hayati pun cukup dah. Saya nak awak tadabbur. Saya minta awak renungkan, bukan awak nyanyikan. Awak bacakan. Saya akan bacakan. Kalau semua baca, nanti dia jadi tarabok. Kata orang yang mula. Tak jadi tadabbur. Baik. Tak jadi tadabbur, jadi terabur. Okay, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi
takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Nama Mai, renungkan saya dah mula dah. Perasaan intan sama, ingin cinta dicinta, bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau mungkiri segala yang Tuhan beri. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Mamai, renungkanlah. Sedihlah pula Ustaz. Ya. Sedihlah Dia pula. masuk menghayati benda. Ya, bila awak menghayati, dia lain. Pendekatan penyampaian dia tak sama. Bila sebab tu, penting dalam apa pun yang kita lakukan, jangan lupa soal hati. Soal hati kita jangan lupa. Bawa lah ke mana-mana kita, mana pun kita nak pergi, hati kita jangan tinggalkan kat rumah. Jangan biarkan dia pergi dulu. Tahu? Pergi dulu. Apa dekat sosial? Pergi dulu ni macam mana? Kita belum pergi KL, dia dah sampai dulu. Kita baru nak pergi besok. Hati kita dah sampai ke KL. Dah macam-macam dah terbayang kat KL. Besok nak buat apa? Nak pergi rumah kakak yang sulung dulu ke? Dah mula dah terfikir. Dia faham Tapi kalau pergi umrah, lupa hati sampai dulu kan Ustaz? Tak juga. Itu niat ada. Tapi awak dekat sini, awak nak sembahyang kat sini, awak dah sampai kat Mekah, awak dah sampai dekat ni, awak besok nak pergi hotel mana, nak jumpa Pak Arab mana, itu tak digalakkan. Bila awak duduk kat sini, fikirkan kat sini dulu. Semayang kita, jangan kita duk fikir Pak Arab yang dekat Mekah. Dia fikir semayang tak kita. fikir Pak Arab. Yelah awak kata, kat sini tak cakap lah. Ada Pak Arab yang hidung dia yang terletak tu. Okey, saya serah balik pada Puan Nurini. Terima kasih banyak dan apa yang disampaikan ini dapat memberikan Ustaz, nak tanya satu jap. Ya. Ustaz, solat hajat, bukan solat hajat, solat sunat tasbih tu sunat kalau kita buat berjemaah kan Ustaz? Daripada buat bersendirian. Tak ada masalah. Betul. Kalau awak nak buat hari-hari, berapa orang yang sanggup buat hari-hari? Kalau katalah Amirah nak buat hari-hari, siapa di sini sanggup buat hari-hari? Macam mana Kak Airun? Sanggup tak buat hari-hari? Kak Sabaria, walaupun nama Sabaria, tanya dia boleh tak buat hari-hari? Boleh sabar tak buat hari-hari? Solat hajat ni, solat tasbih ni, sebaik-baik buatlah hari-hari. InsyaAllah. Kalau tak mampu buat hari-hari, buatlah seminggu sekali. Amniran nak buat hari-hari, yang lain tak larat. Awak nak buat dengan siapa yang nak ajak jemaah? Yelah, betul. Maknanya bolehlah buat sendiri.
Jadi bolehlah. Jadi dia tanya, dia jawab. Okeylah, tak ada masalah lah. Okey, silakan Puan Nuri ni. Sila Puan Nuri. Belajar dengan Ustaz ni tak kering gusi, orang kata. Alhamdulillah. Dalam menangis pun boleh ketawa Ustaz. Masya Allah. Hebatlah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Syukur pada Allah segala nikmat yang kita dapat pagi ni, hari ni. Alhamdulillah. Di hari Maulid Rasul ini kita dikurniakan rezeki dari Allah dapat duduk dalam majlis ilmu yang barakah ini. Kuliah duha kita ini disambung dengan Asmaul Husna, dengan Ya Hamid dan dimulai dengan syair Nabi SAW oleh Ustaz. Sungguh menyentuh hati. Terima kasih Ustaz atas segala ilmu yang Ustaz sampaikan. Telah terlalu terkesan di hati dengan lagu yang Ustaz nyanyikan tadi tu. Renungkanlah, insyaAllah. Selama ni kami baca je lirik, tak menghayati. Terima kasih Ustaz. Semua ilmu yang disampaikan. Terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Komandan Iman, mohon maaf anda ada sebang kekurangan dalam majlis kita ni. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Buat sikit bahan petang ni Ustaz, ada kuliah asar pada pukul 5.15 petang. InsyaAllah bersama Ustazah Noliah Haji Kasmuri dengan kitab apa, lupa kitab dia. Kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i, jadi yang pertama. Kitab Fiqh Imam Syafi'i insyaAllah. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, terima kasih pada semua. Yang maha hebatnya hanya Allah. Kita ni Allah anugerahkan sikit je hebat daripada kehebatan dia. Macam kita boleh melihat, Allah tu maha melihat. Allah kurniakan sedikit daripada kehebasan Allah yang maha melihat tu. Kita Allah yang maha mendengar, dia bagi kita secebis sikit daripada pendengaran dia tu. Yang kita boleh mendengar. Satu cebisan daripada mendengar tu kita share ramai-ramai. Berbilion orang dalam dunia dia. Ada yang tak dengar pun ada. Jadi yang maha hebatnya Allah. Okay. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan kebaikan untuk saya dan kita semua. Ya, saya sebenarnya ulang-ulang kaji apa yang saya tahu dan perempuan cuma dapat share daripada perkongsian daripada apa yang saya sampaikan. Sebenarnya perempuan tahu tak? Bila kita menyampaikan ini, orang yang paling pertama dapat pengajaran dan pembelajaran ini ialah orang yang menyampaikan. Sebab tu puan, kalau apa ilmu yang kita tahu, kita niatkan, kita sampaikan. Kita sampaikan untuk siapa Kak Samsia? Untuk diri kita. Guru saya selalu pesan, bila awak tahu sesuatu, sampaikanlah. Sampaikanlah. Ada dua cara sampaikanlah. Ini tips Dua cara sebelum saya tutup, ada dua cara untuk menyampaikan. Bonda ada kan? Ada dua cara menyampaikan. Yang pertama apa puan? Kita sampaikan kepada orang lain. Sampaikan apa yang kita tahu pada orang lain. Orang lain ni maksud siapa? Pada anak, pada suami. Tapi dia bentuk ilmu lah. Bukan nampak kita tunjuk pandai. Tapi nampakkan kita nak menyampaikan dalam bentuk santai. Perempuan perasan tak? Yang saya sampaikan bentuk lagu. Jom anak-anak kita nyanyi. Tahu tak ni perkataan ni? Renungkanlah. Contohnya. Ataupun kita bawa tajuk kisah Nabi tadi. Nampak macam kita nyanyi. Kita buat syair pada lagu tu. Sebenarnya kita nak ajak mereka menghayati. Kalau perempuan perasan. Jadi kita sampai dalam bentuk penyampaian. Ya puan Kita sampaikanlah ikut cara penyampaian kita satu. Yang kedua, dalam satu hadis riwayat daripada Sayyidina Uthman Ibn Affan. Mungkin perempuan pun dah hafal lah dia ni. Apa dia buat? Nabi kata, khairun nas, orang yang paling baik di kalangan kamu, man ta'allamal Quran. Siapa saja yang mempelajari Al-Quran. Kita semua belajar Al-Quran tak? Belajar. Arti semua kita yang terbaik. Kita semua baiklah, bagus. Dia termasuk juga khairun nas, sebaik-baik manusia. Tapi kesempurnaan baik tu belum sempurna. Sebelum kita ada satu lagi. Wa'allamahu. Hadis tu ada sambung. Pendek je pun hadis tu. Khairun nas,
Man ta'allamal Quran, siapa saja yang menyampaikan Al-Quran, wa 'allamahu, kemudian dia mengajarkannya. Simbol kepada Al-Quran ni apa? Apa saja ilmu. Apa kita, termasuk kita belajar fiqh, termasuk kita belajar apa? Apa-apa saja. Bila perempuan bila kita tahu sesuatu, kita sampaikan dengan kaedah yang orang mudah terima, artinya itulah yang Nabi kata terbaik. Bukan mesti Al-Quran je. Quran adalah punca, apa nama tu? Quran adalah punca segala ilmu. Dalam Quran itulah pecahnya ilmu faraid. Dalam Quran tu pecahnya ilmu munakahat. Dalam Quran tu pecahnya ilmu ibadah dan lain-lainnya lah. Ilmu akidah, semuanya daripada Al-Quran. Maka baca Al-Quran, seorang baik dari kamu baca Al-Quran dan tolong sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ni dapat memberikan kita macam satu perkara yang terbaik untuk kita. Lepas ni tolong sampaikan. Dan yang saya kata kedua tu nak sampaikan, tadi sampai kepada orang lain. Yang kedua sampai kepada siapa? Sampaikan pada diri kita sendiri. Sampaikan kepada siapa? Sampaikan kepada diri kita sendiri. Macam mana nak sampaikan pada diri kita sendiri, Amirah? Amalkan. Cara nak sampaikan diri sendiri, awak duduk depan cermin, tanya orang dalam cermin tu. Terangkan apa yang awak dah tahu pada orang dalam cermin tu. Dan kalau kita tengok orang begitu, kita rasa orang ni macam buat kerja bodoh je. Tak pernah bodoh. Nampak macam orang tu apalah cakap seorang diri dengan cermin. Cermin tu kan dia. Betul dia. Tapi seolah-olah kita nak terang pada dia. Tiba-tiba pun bila awak terang pada dia, awak cuba awak tanya dia akan jawab. Dia akan jawab setiap persoalan-persoalan awak. Lepas tu, latih mengajar pada orang yang dalam cermin. Mudah-mudahan, dulu saya mengajar, saya pernah buat teknik mengajar orang dalam cermin. Cuma dulu cermin tu ialah bayang saya sendiri. Tapi hari ni saya mengajar orang dalam cermin tapi bukan bayangan saya. Orang-orang lain pula. Okay, terima kasih banyak. Kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis dan suratul As. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ampun maaf kalau ada gurauan ataupun kata-kata saya yang tak kena ataupun menyinggung hati. Terima kasih semua. Yang baik datang daripada Allah. Kekurangan datang kelemahan saya. Terima kasih yang telah buka kamera pada pagi ini.